keluar bahasa Sarawaknya tu. Okey, Menawan, sekarang ni kita terus ke segmen yang pertama itu di mana kita pun tahu kita masih dalam pandemik COVID-19 dan kita ingin tahu apa reaksi rakyat Malaysia. Betul. Dan bersama dengan kami pagi ini yang lebih ada untuk bercakap tentang perkara ini, Tuan Saiful Adli Suhaimi, Pegawai Pendidikan Kesihatan Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan ataupun IPTK. Assalamualaikum, selamat pagi, Tuan. Baik, Encik, untuk permulaan ini mungkin boleh kongsikan apa antara peranan Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan ataupun IPTK dalam membantu negara mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama sekali, Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan merupakan sebuah salah satu institut yang menjalankan penyelidikan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Dan kita bernaung di bawah Institut Kesihatan Negara. Dan institut kami fokus kepada penyelidikan berkaitan dengan tingkah laku kesihatan rakyat Malaysia. Dia merangkumi semua isu kesihatan di mana kita melihat dari faktor tingkah laku, faktor pendorong, reaksi dan sebagainya lah. Antara kajian yang dilakukan mungkin Tuan boleh jelaskan lebih lanjut. Okey, kajian kami merangkumi komponen kognitif, kita melihat motivasi, dia punya keupayaan diri, keupayaan kendiri. Jadi khusus untuk COVID, pihak IPTK telah menjalankan hampir 12 kajian yang khusus terhadap tingkah laku terhadap COVID-19. Jadi antara kajian yang telah dilaksanakan antaranya ialah kita melihat pengetahuan, amalan dan help seeking behaviour rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Itu adalah kajian yang pertama kita buat di awal-awal kita nak PKP dulu. Kemudian kita teruskan kajian dengan melihat tingkah laku rakyat Malaysia semasa PKP. Kita melihat analisa sentimen rakyat Malaysia terhadap isu COVID-19 di media sosial. Dan kita sedang melaksanakan kajian untuk melihat sama ada rakyat Malaysia ni adakah sudah lesu untuk melihat mesej. Maknanya dalam Inggerisnya adalah message fatigue. Maknanya bagaimana rakyat Malaysia reaksi terhadap mesej, adakah dia dah terlalu banyak sangat mesej macam itulah. Tadi Encik ada nyatakan sebanyak 12 kajian ataupun penyelidikan yang telah dijalankan sejak tahun lepas 2020. Mungkin boleh kongsikan apa antara hasil dapatan ataupun hasil penyidikan yang telah dilaksanakan dalam tempoh ini? Okey, berdasarkan 12 kajian itu, apa yang boleh disimpulkan di sini, kita dapati bahawa pengetahuan rakyat Malaysia terhadap isu COVID sangat tinggi. Lebih kurang 85% hingga ke 94%. Jadi di sini dapat lihat bahawa rakyat Malaysia dia tahu simptom COVID, bagaimana COVID merebak, cara rawatan dan juga langkah pencegahan. Jadi ada satu kajian yang kita jalankan, kita melihat tingkah laku mereka semasa PKP. Jadi masa itu rakyat tidak boleh keluar di rumah, so kami melihat aspek gaya hidup sihat seperti gaya hidup sedentary, pemakanan dan merokok. Jadi antara yang boleh saya highlightkan di sini adalah corak pemakanan. Kita dapati hampir kajian ini melibatkan hampir 9,800 responden dan hampir 94% menyatakan mereka masak sendiri di rumah. Walau bagaimanapun hampir 45.6% menyatakan mereka makan lebih daripada biasa. Dan begitu juga dengan aktiviti fizikal, kita dapati hampir 65% rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sedentary lah, maknanya tidak bergerak, tidak aktif dan sebagainya. Okey, satu lagi yang mungkin isu ini hangat diperkatakan, kami melaksanakan kajian mengenai analisa sentimen rakyat Malaysia terhadap isu COVID. Jadi kami melihat respon rakyat Malaysia terhadap isu-isu yang dikeluarkan, dinyatakan di dalam media sosial KKM. Jadi kita dapat lihat bagaimana reaksi rakyat Malaysia sebenarnya dia meluahkan rasa kecewa, rasa marah, memerontak terhadap isu-isu viral yang berlaku pada masa kini. Jadi mereka meluahkan tu menerusi dalam Facebook KKM lah, kita lihat banyak yang so kita kategorikan sama ada mereka ni respon negatif, positif dan neutral. Jadi kita dapat lihat trend di sini lebih cenderung ke arah negatif lah. Itu kita dapat lihat lah. Jadi adakah IPTK itu sendiri ada mekanisme tersendiri untuk memantau tingkah laku rakyat Malaysia sepanjang negara berada dalam? Ya, pihak IPTK telah membangunkan satu aplikasi kita namakan sebagai Behavioural Risk ataupun MyRisk.
yang mana kita telah integrasikan ke dalam aplikasi MySejahtera. Jadi semua rakyat Malaysia pun boleh akses kepada behaviorist sekarang. Behaviorist ni adalah satu instrumen kendiri di mana rakyat Malaysia boleh mengisi soalan yang bertanyakan tentang apakah aktiviti, kita namakan sebagai aktiviti luar mereka lah, mereka ke kedai runcit, ke kompleks beli belah, sama ada menghadiri majlis sosial, dan di situ kami mengakses 3 SOP utamalah, memakai penutup muka, basuh tangan ataupun penjarakan sosial. Jadi berdasarkan hampir 65,600 input data yang kami dapati sekarang, kita dapat simpulkan bahawa penjarakan sosial merupakan SOP yang paling sukar untuk diikuti, hanya 1.5% hingga ke 3% sahaja. Jadi kita juga try untuk validate, check adakah betul. Jadi kami sedang melaksanakan kajian tentang pematuhan SOP melalui kaedah pemerhatian, di mana kami pergi ke tempat tertentu, kami melihat adakah SOP itu penyerakan sosial dapat dilihat atau tidak. Jadi memang kita pun tahu kan macam mana kan penyerakan sosial macam mana. Jadi Tuan ada nyatakan berkenaan tingkah laku, behavior masyarakat Malaysia berkenaan pematuhan SOP dan tingkah laku mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimana pula dari segi reaksi tingkah laku masyarakat Malaysia terhadap vaksin COVID-19? Isu vaksin juga merupakan isu yang sangat hangat. Dia sentiasa ada isu dia. Okey, sekarang ini kementerian telah melaksanakan 2 kajian. Kita nak melihat bagaimana penerimaan ataupun penolakan. Kajian pertama pada bulan Disember. Jadi kajian yang kedua baru sahaja selesai dan kami dapati hampir daripada 15,900 responden, kita dapati hampir 85% rakyat Malaysia bersetuju untuk menerima. Jadi kami juga analisa dengan lebih mendalam apakah faktor yang menyebabkan mereka tak nak menerima. Jadi isu yang paling utama adalah mereka takut akan kesan sampingan, dan yang kedua yang paling dinyatakan oleh responden adalah mereka meragui kandungan vaksin itu sendiri. Jadi berdasarkan dapatan kami dapatan ini telah digunakan oleh pihak kementerian lah untuk merangka strategi yang lebih berkesan untuk membagi mesej-mesej pendidikan untuk mendidik rakyat tentang perlunya mereka mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Dan sepanjang setahun lebih kita dalam pandemik ini, bagaimana Tuhan melihat tahap kesedaran rakyat Malaysia itu sendiri? Adakah mereka masih sama ataupun ada mungkin mempunyai kesedaran yang tinggi sekarang ini tentang COVID-19 dan juga vaksin itu sendiri? Okey, jika dilihat trend yang kami analisa, kesedaran itu tinggi dan pengetahuan itu tinggi, tapi walaupun mereka ada kesedaran, pengetahuan, tetapi untuk menterjemahkan kepada tindakan itu tidak selari dengan tahap pengetahuan. Mungkin disebabkan social media. Isu tadilah mereka kecewa, mereka memberontak, golongan tersebut dapat kami macam ni, macam itulah. Dia banyak isu yang walaupun dia ada pengetahuan tinggi, dia tahu COVID boleh merebak, COVID boleh ni, tapi dia tidak bertindak selari dengan komponen pengetahuan dan dia punya persepsi semua itulah. Okay, maksudnya di sini tahap kesedaran dan juga pengetahuan masyarakat Malaysia mereka COVID itu ada tinggi. Namun ianya tidak selari dengan amalan. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara kaedah pendekatan dalam melaksanakan pendidikan di lapangan, sama ada menggunakan media sosial ataupun bagaimana untuk pada kajian untuk COVID-19 ni kebanyakannya menggunakan kaedah secara atas talian lah, memandangkan kami pun mempunyai kekangan untuk turun ke padang dan sebagainya. Walau bagaimanapun ada juga kajian yang kami sendiri turun ke lapangan melihat secara langsung untuk melakukan pemerhatian, dan kami juga mendapatkan data secondary daripada sumber-sumber yang lain. Jadi memang tepat itu kekangan dia lah. Kami tak boleh ke padang sendiri, kami terpaksa melaksanakan melalui atas talian.
Itu antara perkembangannya yang terkini. Tuan, mungkin boleh kongsikan dari segi sekarang ini kita sedia maklum program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun dilakukan, telah pun bermula dan sekarang ini berada di fasa kedua. Bagaimana dari segi impak program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dalam menggalakkan masyarakat Malaysia terus meningkat kesedaran mereka untuk terus mendaftar bagi program ini? Secara amnya kita dapat lihat betapa pihak kementerian dan pihak kerajaan tak henti-henti sentiasa memberikan maklumat baru, memberikan penemuan-penemuan terbaru untuk dengan harapan menggalakkan masyarakat untuk mendaftar. Walau bagaimanapun kita akui memenangkan vaksin ini sesuatu yang masih baru, okey. Jadi penerimaan itu bercampur. Kita lihat golongan yang memang merasakan memang tidak boleh menerima, mereka akan mempunyai halangan lah. Memang mereka akan sentiasa cuba untuk tidak menerima. Walau bagaimanapun memang sentiasa kita menggalakkan menerusi pelbagai inisiatif lah yang kerajaan laksanakan. Dari hasil kajian, adakah suka untuk kita mendapatkan kesedaran masyarakat Malaysia kerana disebabkan sosial media sekarang ni banyak berita-berita palsu? Adakah itu punca utamanya? Ya, itu adalah cabaran. Bila kita keluarkan berita betul, memang ada saja yang akan tidak dipersetujui, dikecam hebat. Jadi itu antara halangan yang kita dapat. Tapi kita akui contohnya berdasarkan kajian pada bulan tahun lepas yang kita laksanakan terhadap vaksin, terdapat peningkatan yang ketara daripada segi kesedaran untuk mendaftar, juga kesedaran untuk bersetuju untuk menerima vaksin COVID lah. Dan kita sedia maklum tadi 12 kajian telah pun dilaksanakan. Apa antara perancangan masa hadapan, apa antara intipati ataupun input pendidikan yang akan dilaksanakan bagi tempoh pandemik ini? Kami akan meneruskan lagi kajian dengan kami cuba untuk nak explore perspektif lain daripada segi tingkah laku. Contohnya kami sedang dalam perancangan untuk melaksanakan kajian dalam kalangan murid sekolah untuk melihat bagaimanakah mereka reaksi terhadap SOP, senang ke nak ikut, senang ke nak pakai pelitup muka kan. Kalau kita lihat murid sekolah lah, kalau pagi pergi sekolah pelitup muka tu bersih je, bila pulang memang dah. Jadi kita nak melihat dari aspek itulah, kita melihat kepada murid sekolah dan juga komuniti-komuniti yang lain lah. Jadi orang boleh mendapatkan hasil kajian itu ataupun tidak? Boleh. Terdapat kajian ataupun laporan ataupun infografik yang telah kami muat naik di laman web rasmi IPTK dan rakyat Malaysia boleh akses kepada maklumat tersebut melalui www.iptk.moh.gov.my ataupun dengan like Facebook Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan. Selain berkenaan kajian-kajian yang telah dilaksanakan, mungkin ada saranan daripada tuan sendiri untuk kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan kesedaran mereka terhadap pematuhan SOP, tuan. Di sini penting untuk rakyat Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan benar dan tidak hanya bergantung kepada dengan cakap-cakap orang yang tidak benar lah. Kerana apa maklumat yang kementerian sarankan adalah berdasarkan evidence base, berdasarkan kajian-kajian klinikal yang memang terbukti memang berkesan untuk membantu mengawal penurunan wabak COVID-19. Ya, dan kita ada juga seorang tetamu nama yang kita menjemput untuk bincang lagi tentang perkara ini, iaitu Chiu Cici, iaitu Pegawai Farmasi Pusat Penyelidikan Klinikal ICR. Hai, selamat pagi. Pagi, silakan. Okey, thank you. Baik, kalau tadi kita bercakap mengenai reaksi masyarakat Malaysia terhadap situasi semasa pandemik COVID-19 ini, sekarang ini mungkin kita akan panjangkan perbincangan kita berkenaan bagaimana stigma masyarakat terhadap pesakit-pesakit yang telah ataupun sebelum ini disahkan positif COVID-19 dan sekarang ini sembuh. Bagaimana stigma mereka? Mungkin doktor boleh terangkan dari segi permulaannya. Okey. Ya, terima kasih soalan. Disebabkan kita dengar banyak berita tentang stigma terhadap bekas pesakit COVID-19 ini, maka ini mendorongkan kami dari Pusat Penyelidikan Klinikal untuk menjalankan satu kajian untuk mendalami masalah ini, iaitu kita bicara kajian macam mana situasi stigma yang dialami oleh bekas pesakit COVID-19 ini. So, lepas kajian ini dijalankan tahun lepas pada awal fasa pandemik, di mana kami menemu buah bekas pesakit COVID-19 dan ahli keluarganya, dan kami mendapati bahawa
stigma yang utama yang dihadapi adalah mereka diasingkan oleh orang sekeliling mereka. Contohnya, mereka dipulak oleh jiran mereka. Sebagai contoh, seorang ibu menyatakan bahawa jirannya tidak membenarkan anaknya untuk bermain dengan anak mereka seperti dahulu. So, mereka rasa sedih lah. Lepas tu ada ahli keluarga yang bekas pesakit COVID ini turut dipulak oleh jiran mereka. Walaupun mereka belum disahkan positif, tapi masih mereka dipulaukan. Dan mereka rasa sedih juga. Ada yang menyatakan bahawa bukan sahaja mereka ahli keluarga dipulaukan, maka selepas mereka pulih mereka masih dilabel sebagai individu COVID positif. Dan ahli keluarganya pun label sebagai COVID positif, di mana mereka rasa tidak adil untuk mereka. Jadi apakah yang boleh dibuat untuk mengurangkan stigma masyarakat terhadap penyakit COVID-19 dan juga kontak rapat COVID-19 itu sendiri? Okey, ini adalah cadangan dari yang subjek yang kita menemu buah, bahawa yang pertama adalah peranan kerajaan, di mana MKM dengan KKM perlu memberi fakta kepada masyarakat dan orang ramai bahawa individu yang sudah pulih dari COVID-19 tidak menjangkiti dan tidak akan menyebarkan penyakit. Yang kedua adalah masyarakat dan orang ramai bahawa mereka bekas pesakit COVID-19 ini menegaskan bahawa mereka patut dilayan dengan adil, dilayankan seperti orang biasa, dan pemahaman daripada masyarakat adalah sangat penting dan tidak mengasingkan mereka. Yang ketiga adalah iaitu sokongan dari rakan sekerja bahawa iaitu mereka ada yang mengatakan rakan sekerja mengejek mereka. Lepas tu mereka rasa hubungan antara rakan sekerja patut dikekalkan seperti dahulu dan tempat kerja perlu ceria seperti sebelum pandemik. Mereka rasa sedih disebabkan ejekan dari rakan sekerja sebab mereka ada cuti kuarantin 14 hari dan rakan sekerja terpaksa menanggung beban kerja mereka dan itulah mereka komplain, mereka mengadu. Tapi mereka sebenarnya apa yang mereka melalui ini adalah sangat menderita masa mereka dalam masa kuarantin. So mereka harap dapat pemahaman dari rakan sekerja. Yang keempat adalah mereka rasa sokongan dari agama, iaitu mereka rasa guru agama yang bertauliah dapat menyokong mereka melalui masa tertekan ini. Last but not least is sokongan dari petugas kesihatan lah, iaitu perkhidmatan kaunseling. Mereka berpendapat bahawa perkhidmatan kaunseling ini adalah sangat penting sebab dia dapat meluahkan perasaan yang pertama. Yang kedua adalah mereka anggapkan ini adalah satu saluran mendapatkan informasi lanjut tentang penyakit ini supaya mereka rasa lebih selesa dan tidak takut sangat. So yang keempat adalah mereka rasa follow up call dari pakar psychiatric hospital adalah sangat membantukan sebab dia bukan sahaja dapat menilai mental kesihatan mereka dan juga mereka boleh dapatkan counselling juga dari pakar. So mereka rasa tidak takut sangat dengan penyakit ini. Baik Tuan, kalau kita dengar tadi penjelasan tadi berkenaan stigma negatif terhadap pesakit yang sebelum ini dijangkiti COVID-19, sekarang ini dah pulih tapi masih wujud stigma dalam masyarakat itu. Mungkin selepas ini ada cadangan pendidikan terhadap stigma masyarakat terhadap pesakit COVID-19. Itu merupakan satu aspek ataupun perspektif yang memang sangat menarik untuk kita ketahui dengan lebih mendalam. Jadi, mungkin kami akan merancang untuk melihat daripada aspek itu pada masa akan datang. Ya, satu perancangan yang baik. Dan dari segi kesannya pula, kesan yang paling mendalam bagi pesakit COVID-19 stigma daripada masyarakat ini apakah? Kesannya kebanyakan bekas pesakit COVID-19 ini menyatakan bahawa mereka tidak akan memberitahu sejarah perubatan ini. Sebab sebab utama adalah mereka takut pandangan serong daripada orang lain. Mereka takut bahawa pandangan serong ini menyebabkan mereka menjejaskan kehidupan rutin mereka. Contohnya, ada yang mengatakan bahawa mereka mungkin tidak dapat dibenarkan untuk masuk ke kedai untuk membeli barang. Ini sebab utama. Yang kedua, mereka rasa bahawa pemahaman orang lain masih tidak mencukupi. Dan orang ramai masih sangat takut terhadap penyakit ini. Dan itulah disebabkan mereka menjauhi mereka dan enggan bercakap dengan mereka. Ada yang menyatakan bahawa mereka duduk jauh dan tidak mau bercakap dengan mereka. So, daripada menerangkan kepada orang ramai bahawa mereka sudah pulih dan tidak menjangkiti, mereka memilih untuk berdiamkan diri sebab takut dipandang serong oleh orang lain. Ada yang berpendapat bahawa mereka akan memberitahu sejarah perubatan ini sekiranya perlu. Contohnya diwajibkan untuk urusan rasmi sahaja. Kalau tidak, mereka tidak akan bagi tahu. Dari segi kalangan kawan-kawan pula, rakan-rakan mereka juga memilih untuk tidak membagi tahu sebab mereka sudah pulih dan tidak menjangkiti.
Mungkin sekarang ini dalam ruang yang ada ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan pemahaman bahawa individu yang pernah dijangkiti COVID-19 ini tidak akan menjangkiti lagi. Mungkin penjelasan daripada Puan. Okey, kalau yang lepas mereka ada 14 hari kuarantin, lepas tu mereka ada test lagi, yang ditestkan sagan negatif. Pada masa itu mereka adalah tidak menjangkiti. Tapi orang ramai punya pandangan mereka masih dijangkiti. Sebenarnya ini adalah pandangan yang salah. So that's why mereka menjauhi dan asingkan mereka dan menyebabkan sesetengah bekas pesakit COVID-19 ini ada mengalami tekanan mental, stress mental. So disebabkan ini kita perlu memahami lepas mereka test negatif ada 14 hari kuarantin mereka adalah dikonsider tidak menjangkiti lah. Mungkin tak sekali pada Tuan antara pandangan yang Tuan ingin kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang reaksi-reaksi tentang COVID-19 dan juga mungkin tingkah laku mereka juga. Jadi kita lihat di sini bahawa reaksi secara keseluruhannya adalah bergantung terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka lah. Mungkin jika terdapat pesakit COVID dalam kalangan keluarga mereka sendiri, mungkin mereka akan lebih berasa lebih empati, lebih simpati dan sebagainya, dan ini memang banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan apa yang berlaku terhadap diri sekeliling mereka lah. Jadi berdasarkan pengetahuan apa yang faktor yang berlaku di sekeliling itu mendorong bagaimana mereka bereaksi lah, sama ada negatif ataupun menyokong ataupun tidak berpihak kepada mana pihak lah, lebih neutral. Baik, itu antara perbincangan cukup menarik pada hari ini. Dua topik yang kita saling kaitkan berkenaan reaksi masyarakat Malaysia terhadap pandemik COVID-19 ini dan juga bagaimana stigma negatif masyarakat yang masih lagi wujud terhadap bekas pesakit COVID-19. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Tuan Saiful Ali Suhaimi, Pegawai Pendidikan Kesihatan Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan, dan juga Puan Chiu Cici, Pegawai Farmasi Pusat Penyelidikan Klinikal ICR kerana studi bersama kami pagi ini. Baik. Okey.